Tok, tadi Ya. kita dapat news pasal keputusan Datuk untuk settle bawah mahkamah dengan Khairi Jamaluddin. Okey. Dia macam ni lah kita bercakap ni memang senang bercakap, tetapi dalam undang-undang tidak semestinya apa yang kita cakap tu betul macam mana pun kita boleh buktikan di mahkamah. Contohnya saya ada beberapa kes saya kena saman. Antaranya kes dengan Dr. Naim pun pernah Menteri Agama sekarang. Rupa-rupanya kita, ialah saya bukan pengamal undang-undang, jadi bila kita bercakap, kita keluarkan report polis. Rupa-rupanya keluarkan report polis yang ditulis oleh orang lain tanpa izin pun tak boleh. So daripada kita lawan, kita kalah, kita boleh bankrupsi. Saya ambil pendekatan, kita minta maaf lah. Ada juga kenyataan yang saya buat silap orang. Kenyataan tu berlaku, silap orang. So kita minta maaf lah. Ada juga kenyataan yang saya keluarkan betul, benda tu berlaku, tetapi benda tu berlaku di dalam mesyuarat kabinet. So bila berlaku di dalam mesyuarat kabinet, kena ada menteri kabinet yang boleh jadi saksi saya. Ada seorang menteri kabinet saya panggil untuk jadi saksi, tapi dia kata by convention dia tidak boleh jadi saksi saya. Saya minta boleh tak bagi minit mesyuarat, pun tak boleh dedahkan minit mesyuarat kerana tertakluk di bawah Akta Rahsia Rasmi. So walaupun kenyataan saya itu betul, last kali saya mengambil keputusan untuk dengan nasihat peguam, kita selesai luar mahkamah. Jadi kes saya dengan Khairi Jamaluddin ni ada 7 perkara yang dia bangkitkan kepada saya. Berhubung dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya buat lah, saya tak boleh detailkan sebenarnya sebab benda ni ada gag order. Apa yang saya tanya dengan dia di dalam live saya, ada 7 perkara. Saya tak boleh detailkan benda-benda tu, siapa yang mengikuti kes ni. Dia ada kaitan dengan vaksin, dia ada kaitan dengan sijil vaksin, ada kaitan dengan expired vaksin. So peguam saya nasihatkan saya juga, daripada saya kena bayar boleh pergi berjuta ni, so daripada 7 kes ni, peluang untuk menang tu mungkin 2. Saya boleh kemukakan bukti dan sebagainya. Jadi saya mengambil pendekatan untuk selesaikan di luar mahkamah, dan saya akan keluarkan satu kenyataan permohonan maaf lah. Jadi kepada kawan-kawan yang berjuang di luar sana, mereka mungkin saya kena bayar harga yang mahal untuk memahami tentang selok-belok undang-undang ini. Jadi kepada mereka-mereka yang baru nak mulakan perjuangan ni, kena faham bahawa tidak semestinya semua benda yang kita cakap tu, walaupun betul, kesudahan dia kita boleh menang. Kita kena tahu report polis orang, kita tak boleh baca sesuka hati. Kita kena tahu bahawa setiap apa yang kita cakap, kita kena standby dengan bukti, evidence dan sebagainya. Kalau tidak, ianya juga boleh dianggap sebagai defamatory. Bertanya soalan, saya sebenarnya dalam isu saya dengan YB Khairi Jamaluddin, saya bertanya berhubung dengan video yang tular, betul ke tak betul. Jadi saya tak boleh komen pasal benda ni, sebab dia ada gag order. Sebenarnya kita pun tak boleh sesuka hati bertanya. Memang betul ada kebebasan bersuara, kita pun tahu Khairi Jamaluddin pun banyak juga bertanya pasal Menteri Dalam Negeri dan sebagainya, tapi nasib dia baik sebab dia tak kena saman. Tapi saya setelah dinasihati oleh peguam saya, dan setelah kita berbincang, kita ambil pendekatan untuk
mengeluarkan kenyataan yang akan saya keluarkan selepas mahkamah endorse. Mahkamah endorse, saya akan keluarkan kenyataan permohonan maaf saya. Okey? Soalan seterusnya, hari Jumaat hari tu kita ada tengok ada seorang buat posting, Ketua Hezri Yassin dengan amal PAS yang mengatakan, Kuat sikit. yang mengatakan dia takkan angkat tangan bila doa untuk Agong atau Sultan Johor lah. Okey. Saya sebenarnya secara peribadi saya rasa sungguh kecewa dan kesal dengan tindakan yang ditunjukkan oleh si Hezri Yassin ni. Dan saya tak faham macam mana PAS ni dan pemuda PAS Selangor boleh lantik Mamat ni untuk jawatan penting dalam PAS dan pemuda PAS. Dalam keadaan umat Islam menyambut Aidilfitri dengan semangat persaudaraan, penuh hormat, menghormati sesama Muslim. Sepatutnya inilah zaman untuk kita bermaaf-maafan. Tapi dia boleh pula cuba menimbulkan persepsi negatif terhadap Sultan dan Yang di-Pertuan Agong, menghasut rakyat. Bagi saya menghasut lah, walaupun dia cakap dia tidak menghasut. Kamu boleh kata ketika doa untuk Sultan Johor dan keluarga, kamu turunkan tangan. Bila Khatib baca khutbah, kamu angkat tangan. Tapi bila doa untuk baginda tuanku Sultan bagi negeri Johor dan jajahan takluk dia, kamu turunkan tangan dan kembali menadah tangan selepas bacaan doa untuk umat Islam. Jadi kamu juga kata doa kamu hanya untuk pemimpin yang meletakkan agama nombor satu dan berjuang serta mempertahankan Islam bila Islam diancam. Tak, budak ni dia nak suruh apa? Dia nak apa daripada baginda tuanku ni? Dia nak suruh tuanku yang di Pertuan Agong dan Sultan Johor ni, setiap kali ada orang letak stokin kat kasut, baginda tuanku sendiri pergi ke kedai kekemat ke? Ataupun setiap kali ada orang pergi letak kalimah Allah ke, ataupun letak gambar yang tak sepatutnya di tempat yang tak sepatutnya, dia nak suruh tuanku turun ke? Dia ingat tuanku tak ada kerja lain ke? Tak memadai ke tuanku lah orang yang pertama yang mengeluarkan kenyataan meminta supaya tindakan tegas diambil ke atas kekemat? Walaupun kekemat dah minta maaf, dia nak tindakan tegas supaya tidak berulang lagi. Nak tegas macam mana lagi? Kita lihat lesen kilang tu lesen kilang tu dibatalkan oleh pihak berkuasa tempatan. Tak perlulah tuanku nak beritahu yang diarahkan ke supaya tindakan tegas kan. Bila baginda dah bertitah tu, semua pihak berkuasa mengambil tindakan tegas. Nak suruh macam mana lagi? Jadi saya nak beritahulah kamu juga kata doa kamu hanya untuk pemimpin yang meletakkan agama nombor satu dan berjuang serta mempertahankan Islam bila Islam diancam. Jadi apa yang baginda tuanku buat ni tak cukup lagi ke? Ada kamu dengar pemimpin PAS bersuara dalam isu stokin? Bila kalimah Allah diletak di stokin? Tak ada. Jadi apa tujuan kamu berkata demikian? Rupa dan muat naik pula tu di dalam Facebook, kemudian hebahkan kepada publik. Kalau sendiri-sendiri dia buat benda ni, tak ada masalah. Kalau sendiri-sendiri dia tak nak angkat tangan, dia diam, itu kau punya pasal. Tapi di sini saya nak tanyalah, kamu sebenarnya nak hasut siapa? Kamu nak beritahu siapa bila kamu upload benda ni? Dan kamu kata kamu tak menghasut. Adakah kamu diarahkan oleh pihak tertentu untuk melakukan sedemikian rupa? Di mana akhlak kamu? Kamu kata kamu parti Islam. Di mana akhlak kamu sebagai seorang Muslim?
kita umat Islam ni kena patuhi ulil amri. Di mana akhlak kamu sebagai seorang ahli daripada parti yang dikatakan memperjuangkan Islam? Kamu sedar tak yang kamu ni telah mainkan isu 3R dan jelas PMX pun dah cakap kau boleh buat macam-macam, kau boleh kata dia macam-macam, tapi bila langgar isu 3R, akta hasutan boleh digunakan ke atas kamu kerana kamu telah menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat terhadap kebauduli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong. Kenyataan kamu ni sangat bahaya tau, dan berniat jahat terhadap Yang di-Pertuan Agong. Kamu cuba nak merungkai kepercayaan, rasa hormat rakyat Malaysia terhadap ketua utama negara, ketua agama Islam, payung agama Islam yang jelas benda ni termaktub dalam perkara 32 Perlembagaan Persekutuan. Jadi saya tak nak ulas panjang lah berkaitan perkara ni, kerana mamat ni pun sudah pun ditarbiah secara berjemaah dengan netizen di atas sikap dia yang biadab yang ditunjukkan. Dia sendiri pun sudah diaibkan dengan netizen di media sosial, tapi bagi saya saya difahamkan pihak berkuasa pun dah mengenal pasti. YB Fahmi beritahu sudah dikesan budak ni, dan tindakan sedang diambil. Kita harap dia akan dihadapkan ke muka mahkamah. Kalau tak salah, si Henry Yassin ini memang dah buat permohonan maaf, walaupun dia buat di media sosial juga pada malam Sabtu baru-baru ni. Tapi sayang dia, cara dia minta maaf tu pun nampak tak ikhlas lah, dan macam tak menyesal dengan apa yang dia dah lakukan. Jadi sebagai pengajaran dan peringatan, saya amat berharaplah supaya PDRM, SKMM jangan bagi can, kena ambil tindakan tegas terhadap apa yang dia buat. Jangan kita biarkan benih kebencian dan pemikiran negatif terhadap institusi diraja ni menular di kalangan anak-anak muda kita, di kalangan rakyat Malaysia. Tak boleh dibiarkan, tuan-tuan. Jangan biarkan prinsip yang disebut di dalam rukun negara seperti kesetiaan kepada raja dan negara dan kesopanan dan kesusilaan ini terhakis dari jiwa anak-anak muda. Kita tahu budak ni pemuda PAS, kan? Dia apa, ketua penerangan? Ketua penerangan ke pemuda PAS Selangor, macam tu lah lebih kurang. Okey.